Semua dan selamat petang. Hari ini 28 Jun 2020. Okey. So 9.20 malam, 9.21 lah kita mula. Okey, lambat 1 minit. So seperti biasalah minggu ni kita akan buat live podcast kita. Kita buat podcast dan kita tengok. Okey. So daripada Omek Omek ni tiap-tiap minggu tak pernah mesti dalam 4 pair. Mesti kau 4 pair. Oh, dahsyat dia. Okay, so macam biasalah, analisa ni jadikan sebagai confluent lah. Janganlah kamu follow buta-buta pula. Kamu gunakan teknikal kamu sebagai kamu punya panduan asas. Analisa ni sebagai confluent untuk kamu. Yang tu je. Kalau sama, good. Kalau tak sama, kamu follow, trust your analyst. Okay. So daripada Omek, dia minta AU dulu. So AU minggu lepas kita ada analisa kan, tak saya. Okay. So AU minggu lepas saya ada analisa. Okay. Kita jangkakan jika price break kawasan ni dia akan naik kan. Dan jika dia breakdown, okay, breakdown, dia breakout, okay, kita akan tunggu untuk sell. So decision kita apabila tunggu dia breakout. So malangnya untuk minggu lepas dia tak break marah, so kita save. Jangan kamu nyusah trader ni. Lebih baik tak trade daripada trade OG. Sebab kamu tak trade, kamu selamat kamu punya modal. Yang tu. So kita tak ada decision kan. So kalau siapanya sell lah. Tapi untuk saya tunggu dia breakout. So tak ada orang tahu apa. Dia tak breakout malah atau apa. So tak ada lah. So minggu ni macam mana lah. Macam biasalah, saya akan buang dulu semua yang ni. So saya akan mula tandakan SNR dulu. So macam biasalah, walaupun buang tetap lukis balik kan. Adakah perkara orang cakap perkara yang buang masa kan? Bagi saya tak, tu adalah latihan. Okay. So kita latihan nak mahir. Mana tahu tiba-tiba wujud zone baru ke apa kan. So kita boleh tanda sebagai zone tu. So seperti biasa, okay, AUD USD masih dalam bentuk range dalam seminggu. Okay, masuk minggu kedua. So minggu ketiga adakah dia akan memecah atau tak? Okay. So saya masih lagi positif untuk tunggu price breakout range, baru kita buat decision untuk buy atau sell. Okay, selagi dia tak breakout, selagi tu tak ada decision lagi. Okay, ni kawasan SNR dia, SBR, RBS dia. Okay, saya tanda sebagai SBR. Kuning cantik sikit tak? Experience apa? Okay, ni juga merupakan kawasan-kawasan SNR support dia. Okay, so kalau kita tengok daripada segi daripada ni, so kita mengharapkan price akan break okay, untuk kita entry. So bila breakout baru kita buat decision. Tak breakout, relax saja. Trade ni kena banyak menunggu daripada kita entry. Cek lah kamu tanya, boleh tanya siapa pun yang senior trader kan. Kebanyakan mereka lebih menunggu. Okay. So selamat datang ke saya punya live. Terima kasih sebab join live saya. Saya amat menghargai kamu join live saya. Dan saya amat terima kasih kalau kamu share saya punya live. Okay, so saya tanda warna merah. So AU kita akan tunggu lebih kepada breakout strategi. Okay. Sebab bila dia dalam range anytime dia boleh pecah. Okay. Tapi andai katalah kamu seorang trader yang risk, memang kamu trade AU aja ataupun kamu trade major pair, tak trade pair lain tak nak macam mana pun kena trade. Tak trade seminggu tu memang susah hati. So kamu tengok. Okay, kamu tunggu dia buat apa. Okay, kamu tunggu dia buat rejection pun dulu, barulah kamu buy. Kalau kamu nak buy dalam range lah. Tapi hati-hatilah sebab macam saya, satu kali range, dua kali ada test. So kali ketiga mungkin dia akan pecahan. Tak. Sebab apa-apa pun makin lama SNR tu dia test banyak kali, so makin bagi saya dia ada makin lemah. Yang tu je. Okay. Itu untuk AU. So seterusnya daripada Omek juga adalah berkaitan dengan EU. Euro USD Euro EE. Okay, so Euro. Okay. Euro minggu lepas saya cuba target untuk sell. Tapi price fail fail to break trendline kan, nampak tak? So dia going up. Bila going up dia break dan dia cari kita punya SNR ada resistance kita sini. So dia fail to break. Now dia turun balik. So untuk next week ke mana arah tuju untuk Euro USD. Okay. Saya masih ada hold position untuk hold
EU sell lah. Kena hati-hati ni. So ni adalah support resistance dia. SNR support and resistance. Okay. So yang ni kan dah jadi ni kan. So kita besarkan sikit zoom kita. Cak. Okay. So ni adalah net support dia. Okay. So net support bawah pula. Bawah nak bawah. So kemungkinan ada sini lah. Jauh. Kalau dia break bawah, kita boleh buat bawah. Sonok lah kan. Tapi break atas pun sonok juga kan. So sekarang ni price kat mana? Okay. Okay, so sekarang ni dia dah breakout ni. Okay, kita nampak dia dah breakout support ni. Support ni set up warna merah lah. Okay, so itu menunjukkan bahawa price masih bias kepada sell. Okay, untuk EU ni saya masih bias kepada sell walaupun dia ada tanda-tanda untuk buat kenaikan. Okay. Kan? Sebab apa? Sebab apa kata tanda-tanda kenaikan? Sebab dia dah breakout trendline apa semua, betul tak? So cuma based on resistance ni kita akan cari peluang sell bila dia breakout support. Okay. Yang dah ada sell, hold lah. Yang belum ada sell, tunggu breakout. Macam saya sell kat sini kan. Sini saya sell, sorry. So saya hold lagi lah. Walaupun minggu lepas dah macam ayat mata kan. So dia naik ayat mata tu, dia naik sikit kan. Dah hampir kos saya tak kena stop loss lah. Rupanya turun balik. Okay. So pada yang belum ada sell, kita stay waiting untuk breakout. Untuk baru kita re-entry balik. Okay. So pada yang ada sell, yang tak ada sell lagi, yang tak mau sell, nak buy. Okay, ada setengah cakap, ni level-level best level lah untuk buy kan. So tu pulang pada kamu. Okay, mungkin kamu boleh ambil risk untuk buy sedikit. Okay. Ni kawasan apa? Ni kawasan SNR kan. Itu saya tanda tu. Okay, so kalau kamu nak buy, okay, saya syorkan, okay, kamu boleh ambil risk taker lah. Kalau pada yang berminat nak buy, okay, risk taker, okay, tunggu price retrace sikit lagi, okay, cari CRS yang wujud. Maksud dia jangan make sure price breakout ni lah. Breakout di SNR, okay, untuk kamu buy. Kalau yang berminat untuk buy lah. Okay, sebab dalam kamu faham, forex ni tak mesti kena sell lah. Boleh jadi buy, boleh sell. So ada dua situasi. Kamu buy tak salah, kamu sell pun tak salah. Yang salah apa? Account kamu. Direction kamu lah. Okay. So nak buy pun dia boleh jadi buy. So ni adalah first hour TP kita. Dan ni next TP kita. Okay. Kenapa saya nak buy? Okay. Sebab first kali kita nampak dia dah break trendline satu. Lepas tu dia ada test satu resistance. Okay. So adakah dia masih mematahkan? Saya suka sebenarnya macam ni tau. Saya suka kalau saya nak confident untuk buy. Saya suka dia breakout ni. Breakout ni dia patah balik pun terlalu mana pun saya memang semangat nak buy. Tapi sebab dia tak patah balik, tak berjaya breakout ni, so hati-hati lah. Dia tetap ada risiko. Yang tu kamu kena ingat. Okay. Dia boleh jadi buy, boleh jadi sell. Okay. Tapi hati-hati lah. So kalau kamu nak buy, kamu boleh ambil risk sikit. Okay. Dan nak lebih selamat, dia breakout lah. Itu cantik. Risk kamu punya stop loss taklah bawah ni. Kalau kamu nak buy bawah daripada support ni kan, yang tu kamu punya risk lah. Nak selamat lah. Okay. So kalau kamu tanya saya stay waiting lah untuk EU lah, Euro USD. Saya tanda warna merah tadi. Okay. Waiting untuk action. Sama ada nak buy atau sell. Okay. Melainkan nanti saya mungkin akan berminat untuk buy. Okay, yang ni pun dah berminat untuk buy lah sebenarnya. Tapi tak cukup syarat lagi. Saya tunggu dia buat sekali lagi. Okay, dia breakout di SNR. Yang tu saya akan confident untuk buy lagi lah. Mungkin saya tak akan ambil sell lagi. Okay. Ni the additional punya view lah. Sebab forex ni dia adalah macam-macam pandangan. Okay. So yang ni untuk EU. So GU pula.
So GU minggu lepas saya target untuk sell kan. So price buat kenaikan tu saya kata hati-hati sebab kadang-kadang selalu saya pesan sebab walaupun dia break dia punya structure ni, dia boleh break lagi untuk cari sell lagi. Tapi yang risau bila dia break ni sebenarnya dia untuk cari level-level sell. So minggu lepas price cari level apa? Level ni kan SNR ni kan. Level support become resistance, system become support kan. So dia pun buat penurunan. Alhamdulillah lah siapa yang sell tu boleh hold lagi sell. Okay. Sebab minggu lepas hari Senin ada orang PM saya. Dia dah buy dulu. Dia buy kat sini kan. Saya pun terkejut. Sebab nak tunggu dia kata nak sell atas ni kan. So dia buy dulu. Hati-hati lah benda tu. Sebab tak selalu yang kadang-kadang price dia tak pergi atas ni dia turun terus ya. So hati-hati lah. Kamu nak lawan orang tu hati-hati. Make sure kamu ada stop loss. Okay. So untuk GBP USD mana arah tuju. So SNR dulu kita tanda kan. So ni SNR ni break ke belum? Okay. Dah break ke belum? So ni adalah support resistance ya. Jauh ni. So next support dia mana? Okay, next support dia sekitar ni. Okay, so sekarang ni dia ada dua persimpangan lah untuk GBP USD ni. Okay, kalau kita tengok daripada segi penurunan ke trendline pun dia buat structure penurunan kan. Dia turun lah. Okay, ni bukan structure penurunan. Okay. So adakah price akan turun? Orang cakap. Orang tanya. So ya. Kita tunggu dia breakout sikit. Sebab sekarang ni di atas ni kan. So saya tak kata dia breakout lagi Saya tunggu body close bawah ni baru saya anggap sebagai breakout. Dan bila breakout saya akan tunggu dia buat apa? Dia buat retracement untuk sell. Tapi anda kata dia tak buat retracement nak buat macam mana? So kalau dia tak buat retracement, tak rezeki lah. Yang tu je lah. Okay, untuk pair tu kan. Kan banyak pair lagi kan. So relax je lah. Breakout tunggu retest, kita akan sell sampai sini insyaAllah. Sini pun rezeki banyak insyaAllah. Ada rezeki. Okay. Risk sekitar berapa kan? 120 pip kan boleh dapat kan. Okay lah. 100 ke 100 pip ke 120 pip kan. Okay lah. So untuk GU saya bias kepada sell. Okay. Nak buy bila? Nak buy saya tunggu dia breakout ni. Resistance. Baru saya akan consider dia untuk buy. Okay. So next adalah NU. Semua pair USD dia malai. So NU minggu lepas saya buat apa? Okay. So minggu lepas saya cakap saya tunggu dia breakout kan. Ini 16 bulan, 15 bulan. Okay. So dia tak buat mana-mana permainan pun. Maksud dia tak pergi mana. Atas pundak, bawah pundak kan. So first kali kita akan tandakan sebagai SNR. Ni sebagai satu support. Resistance. Ni sebagai satu support. Okay. So untuk NU senang je. Okay. Senang macam mana? Senang dia. Tunggu breakout kan. So ni sebagai dia punya next support dia. Support dia ada support become resistant So ni dia punya support dia. Saya tanda ni. Okay. So net resistance dia sini. Tak jauh lah. So berdoa lah supaya dia turun bawah kan. Okay. So kalau ikut daripada movement ni, kita nak dia breakout bawah betul tak? Okay. Untuk kita sell sampai sini. Untuk NZD USD Okay, kalau kamu nak buy hati-hati lah sebab dia ada halangan lah. Maksud dia breakout ni baru kita buy. Ada retest, kadang retest sampai sini dulu. Baru dia buat decision buy. Kamu hati-hati lah dengan retracement dia tu. Sebab tu kita tunggu kena reversal pattern kena stick reversal signal lah untuk kita entry supaya lebih probability kita untuk win tu lebih tinggi. Okay, jangan terus breakout terus entry sebab hati-hati sebab dekat risk so hati-hati lah. Saya tak kurang minat kalau nak buy dia break ni pun sekarang saya tak buy lagi. Saya tunggu dia breakout atas ni. Baru saya consider untuk buy. Ataupun dia buat retracement kakak baru saya boleh consider untuk buy. Kalau tak saya takkan buy. Sebab bagi saya terlalu kecil. Macam ni saya seronok nak sell sebab kita nampak range dia besar kan. Nak sell tu dengan penulis bergaya boleh bernafas lah sikit orang tahu. Okay. So settle daripada Omek Clear bagilah like sikit ke. Sayang ke, love ke, care ke.
Okay. Muhammad Daniel, major pair senarai major pair apa yang kamu nak. Major pair dah 7 8 pair so senaraikan lah pada saya. Aiman Syairan lagi sebab saya rasa semua ni major pair saya dan Nisa tadi kan. So Aiman Syairan minta Uchef Uchef minggu lepas ada tak? Ni ada. Okay. So Uchef menarik. Okay. So apa yang berlaku Uchef pada minggu lepas? Okay, price dah breakout. Okay, so dia fail to break. Dia turun sebab dia ada halangan kat sini kan. Ni apa? Ni ada SBR, RBS saya betul tak? So ke mana arah tuju yang untuk next week? Menarik. Ini dia study case ni. So ni adalah satu kawasan support. Okay. Ni dia wujud satu kawasan support new support lah. Okay. Sebab dia fail to break so support lah baku kan. So ni adalah new resistance. Masih resistance yang kita guna minggu lepas. Okay. Dan yang kita nak jadi indikator kita adalah ni. Ni adalah indikator kita. Price dah breakout. Okay. Price dah breakout. So next destination saya menjangkakan okay, price akan turun. Okay, dia akan test ni. Okay, test ni dia akan turun sampai sini. Itu satu. Okay, kalau kamu nak buy untuk UCF ni, make sure tunggu dia breakout. Breakout ni baru kita buy dengan penuh aman, sentosa. Okay, sini dia punya ni. Okay, saya tak perasan waktu tu. Saya tak perasan kata sini ada satu SBR, RBS. So, bila tengok bawah ada saya perasan. Okay. So, dia buat kenaikan. InsyaAllah dia akan buat lagi penurunan untuk sampai tahap ni lah. So, hati-hati lah. Okay. Hati-hati. Okay. Pada yang dah sell tu, make sure kamu ada stop loss lah. Okay. Pada yang nak buy tu, saya suggest supaya kamu tunggu dia breakout dulu. Breakout ni, okay, kamu boleh buy sampai sini. Okay. So, kalau pada yang belum ada position, stay waiting saja. Wait. Tapi kalau kamu nak ambil, dia kata, ni jauh nak sell lah. Tak masalah. Kat mana-mana kamu boleh sell, boleh buy. Tapi make sure kamu ada, kamu punya risk kamu akan ke. Okay. Sama ada berbalik tak berbalik risk untuk kamu ambil ni. So, untuk saya akan tunggu dia breakout lah. Okay. Breakout ni, saya akan cuba buy. Okay. Dan kalau untuk yang dah ada sell, okay, saya tak perasan, saya tak ingat banyak account saya lupa mana satu saya sell. Okay, kalau yang ada sell, boleh wholesale. Okay, insyaAllah dia akan sampai sini lah. Dia akan cuba pecahkan ni. Tapi hati-hati lah, walaupun ni tetap sebagai support dia yang perlu dia hormati lah. Dia kena tembus ni, dia nak sampai sini, dia kena hadap ni dulu. Dia tak lepas ni, dia naik balik. Kalau dia lepas, baru dia hadap ni balik. Itu kena faham sifat-sifat SNR lah. Okay. So ni yang saya nampak tentang UCF. Clear tak Aiman? Clear tak? So Muhammad Ridwan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. So Z Ismail, Waalaikumsalam. Rosdi Harus, Waalaikumsalam. Irham Rahim, salam kuis. Tersayang, dah makan ke belum? Saya dah makan petang tadi. Saya makan awal sebab malam ni saya buat live so saya makan awal lah. Okay. So ada Mazli, UJ, UCAT, UCF. UCF saya dah terang. So UJ so complete lah kita punya UJ, UCAT. So kita punya major pair complete kan. So minggu lepas saya menjangkakan price akan buat penurunan. Okay. So price break, dia buat penurunan dan dia naik balik kan. Okay. Cuma penurunan dia ni dia tak sampai ke level apa, level kita, support kita lah. Dia naik balik kan. So siapa yang sell tu kan, sell, dia letak stop lah. Saya rasa kena stop lah. Kalau letak BE lah. Saya kena BE kat sini Okay.
Saya tak jangka. Okay. So minggu depan apa berlaku? Dah berubah ke? Adakah dah berubah ke? Okay, tu dia zone dia kan. Orang tengok zone besar lah. Coach. Ya, zone memang besar. Dia dah bagi so besar. So besar lah zone tu kan. So ni adalah break ni dia akan jadi zone buy lah. Maksud dia kat sini ada seller banyak duk tahan, duk push kan. Okay, so UJ ni macam mana kisah dia sebenarnya? Okay. So sini juga tetap menjadi kita punya sikit lah dia punya apa, SNR dia tak gagal untuk cecah okay. So untuk next destination, okay. So price dah breakout ni kan. Okay. Ni sebagai indikator kita. Okay. So dia apa? Okay. Dia ada breakout. Yang ni saya import satu. Okay. Dan dia ada break ni. Okay. Saya buat pasal satu. So untuk next week, so bila dia dah break ni, SNR ni, support ni. So untuk next week, okay, kita akan cuba cari apa? Peluang buy. Tapi nak buy sekarang dah tak cantik, betul tak? Okay, so kita akan tunggu dia breakout dulu, baru kita akan buy. Okay. Buy sampai mana? Okay. Kamu boleh buy sampai resistance ni. So UJ nak naik yang depan tak? Ya. Ni mana kuning saya? Ni kot. Ni. Okay, sebab ni ada kawasan apa? SBR, RBS dia kan. So sini kita punya destination buy lah first. Sebelum dia akan cari next destination kita sini kan. Okay. Support become resistant dia, resistant bukan support kan. So untuk UJ, okay, bias kepada buy sebab dia dah break ni support ni. So penurunan ni adalah penurunan untuk retracement. So saya akan selesa tunggu dia breakout dulu. Sebab hati-hati, kadang dia tak break, kadang price boleh jadi macam ni lah. Pap turun balik. So hati-hati. Okay. Dia pun dia test balik lah. Dia turun break bawah ni, dia test ni dulu, baru dia naik atas kan. So nak selamat tunggu breakout dulu. Okay. Sebab bila breakout, kita tahu dia buat penurunan macam mana pun, dia akan consider untuk naik atas lagi. Okay. So hati-hati. Untuk UJ dia tricky sikit lah. Minggu lepas dia tak break. Dia break tapi dia dah cecah. Okay. Dia fail to break dan dia buat new zone new support. So kita kena respect support tu. Okay. So nak buy, saya akan consider untuk buy untuk UJ next week. Tapi saya tunggu dia breakout A dulu, baru saya akan consider untuk buy. Tak breakout, relax dulu. Tenangkan fikiran dulu. Okay. Jangan risau okok pula kan. Tenangkan fikiran. Okay. So yang ni saya nampak tentang UJ. So next adalah UCAT. Settle 8 pair baru. Baru 8 pair. So minggu lepas saya jangkakan price kita akan tunggu breakout. Okay, bila breakout kita akan buy. So nampak saya dah buat tanda saya punya sharp kan. Price dia boleh jadi U-turn macam tu untuk buy kan. So price fail to break this area, nampak dia react di SBR, BS kan. So that's why lah kita, kalau saya dah cakap kan, kalau ni mungkin saya akan consider sell bila dia breakout bawah ni. So dia tak breakout, saya pun tak buat decision apa-apa. Buy pun tak, pau pun tak. Okay. Kalau kamu peminat nak buy kan, sebab saya analisa 28 pair, kadang-kadang saya miss trade kan. So sepatutnya kamu buy di level ni di react di level ni, kamu akan buy di level ni. Kamu tengok dia buat reaction, kamu akan buy. Kamu nampak dia break SNR ni, next time kamu dah boleh buy sebenarnya. So untuk this next week macam mana pula? So macam biasa, tandakan sebagai resistance dia. Okay.
Ni resistance dia. Okay. So ni adalah dia punya support dia. Okay, so ni dia punya new support dia wujud. Okay, senang ya. Okay, tunggu dia break sikit. Dia break. Kalau dia dah break dah, boleh kamu cari peluang buy. Kalau dia belum break lagi, jangan kata-kata nak pergi cari buy. Tunggu dia break out sikit. Okay, kalau kamu tengok topong, oh ni dah break lah ni, terpulang kepada kamu lah. Kamu topong macam tu. Kalau saya tengok dia cecah break, betul-betul break dengan confident, oh kita akan buy. Sebab tiap-tiap broker kadang dia lari sikit kan, tak sama kan. So breakout, retest, buy, entry. Okay. So UCAT yang akan naik minggu depan. Oh, adakah CAD akan turun So dia akan turun. Kalau turun bagi saya pun dia tunggu breakout. Bila dia breakout, walaupun dia turun, turunan adalah turunan retracement. Sampai dia break, ni. Dia break support ni, dah jadi strategi sell lah. Selagi tak break, selagi tu dia jadi masih lagi strategi buy. Okay, clear tak? Saya akan faham lah. Untuk UCAT, clear tak Mazli? Kalau clear, bagi sikit like. Saya minum air lah. Sebab petang tadi saya dah buat, saya dah semak saya punya analisa kan, latihan daripada saya punya student lah. So saya buat beberapa kali video lah. 2 kali saya buat. Sebenarnya satu tu ada 5 part latihan dia hantar. So saya buat 5 part latihan tu. So saya dah cakap, sebab saya buat semak video, semak latihan melalui video kan, senang supaya saya, apa yang saya cakap kadang saya tulis tak sama dengan apa saya nak sampaikan. So saya cakap cakap. Saya dah hantar dia, lepas tu patah balik kata suara tak ada. Saya pun alamak, kena buat sekali lagi. Saya pun hantar lah sekali lagi. Buat kan, pasang lagu apa semua kan. Buat. Rupanya lagu yang ada, suara saya tak ada kak. Saya kata kena buat sekali lagi kan. So esok lah saya buat kan. So sebab tu suara saya habis awal lah. Patutnya suara saya kena habis ke 10.30 baru suara habis kan. Okay. Waalaikumsalam Azurin. Tu selingan. Okay. So Zainal, waalaikumsalam. Kek J dengan EG. Okay, Kek J Kek J menarik juga ni. Okay. So Kek J tak menepati ramalan saya yang 2 minggu lepas So dia still dalam bentuk range kan. Orang tak apa dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk daripada 15 Jun sampai kat nak habis ni 2 minggu dia dalam bentuk, bukan bentuk ni bentuk, orang tahu yang bentuk apa ni? Sideway. Tak keluar kepala. Ranging kan. Sideway, ranging apa ni So ni merupakan apa? Support. Okay. Ni juga merupakan support dia. Okay. Tengok kecil, tapi dah kecil-kecil cili padi kan, tidak? So ni adalah merupakan net support dia. So ni merupakan resistance dia. Okay. Dia punya apa? Dia punya kecil-kecil yang dia punya ni Okay. So kalau terdekat macam ni, terlalu dekat dengan yang tadi, kamu boleh buang satu senang. Buang resistance tu senang. Okay. So untuk KJ, apa yang saya boleh cakap, okay, macam ni dia punya support resistance dia. So satu kena cari satu resistance ni tak. Mana boleh cari hidup seorang-seorang. Dia kena hidup berpasangan. So carilah partner dia, resistance lah. Support dengan support kan. Okay. So untuk KJ, selagi dia tak break ni, support dua ni, okay, saya suka dia break dua-dua support lah. Okay. Selagi tu kita akan ada potensi untuk buy. Okay. Dia breakout ni baru kita cari sell. Okay. As long dia tak breakout ni, kita masih ada potensi untuk buy. Tapi kamu nak buy kat mana? Yang tu yang penting sebenarnya. Okay. So kalau tengok daripada segi penurunan ni kan, penurunan dia dalam skala macam penurunan retracement kan. Maksud dia penurunan dia tu ada penurunan yang tak
tak menarik lah. Tak tertarik pun. Okay. So mungkin dia akan bentuk satu chart pattern. Tu yang sampai kan maknanya. Kau tenang sini. Okay. Okay. So apa yang penting sekarang adalah tunggu dia breakout. Breakout ni, so kamu boleh buy sampai sini lah. Sampai sini dulu. Okay. Sini dulu resistance dia. Ni ada satu Okay. Dan kalau kamu nak buy lebih, kamu tunggu dia breakout Dia breakout ni, barulah kamu boleh buy sampai sini. Breakout ni. Okay. As long tu hati-hati lah. Hati-hati. Kalau dia breakout bawah, sell lah. So dia buat chart pattern Saya pun lupa nama apa. Yang serta ni chart pattern. Ataupun orang panggil triangle. Sama ada descending triangle ke, ataupun apa-apa triangle lah. Nama tak penting. Yang penting kamu kenal sifat dia. Nampak? Rupa parah tu tak penting. Yang penting kamu kenal hati budi dia. Macam tu market kan. Tak penting pun dia nak buat apa pattern pun. Yang penting kamu tahu sifat-sifat dia. Bermadah sikit. Okay. So ini adalah KJ. So next adalah EG daripada Zainal lah. So EG minggu lepas saya tak apa-apa. Cuma 2 minggu lepas saya dah cakap kita akan tunggu dia breakout. Bila kita breakout, kita akan fokus kepada buy. Dia dah break dan buy. Dan dia break atas, bawa dia akan naik. Tu betapa pentingnya bila price kita tunggu breakout Senang. Trade breakout tahu kau buy. So next week macam mana pula? Mula-mula macam biasalah. Mana support dia? Ni support dia. Okay. Resistance dia mana? Ni ada support dia kan. Ni support dia, tunjuk support yang dah break sebagai kita punya guideline kita. So next support dia mana? Next resistance dia. So tengok kawan-kawan dia kat ni ada tak? Kini saya tanda sebagai ni sebab nak tarik jauh Okay. Wah, jauh Wah. GBP nak terjun kan ni? Ataupun euro yang nak kuat. Okay. So untuk EG senang je. Okay. Selagi price tak break bawah ni, kita takkan cari sell. Okay. Saya buat satu tanda kok kamu minat nak sell itu ada setengah trader tengok saya. Saya tak mau buy lah coach. Saya nak sell, awak coach buat tak tanda sell lah. Saya jam. Okay. So yang ni buy. Okay. Saya bias kepada buy. Dan best saya insyaAllah kita akan cuba cari peluang untuk entry. Retest balik. Dan kita akan cuba entry sampai sini. Di around 9200 Baik. Siapa yang buat ni? Merentasi. Padam. Ya. Trading view ni dia bagus sebab macam-macam boleh buat Yang tu lah. Okay. Tunggu dah retrace. Dan kita akan cari peluang buy untuk buy sampai ni. EG. Good lah. Good. EG dah peluang yang bagus. Bagus daripada Zainal Kita nampak clear movement Price akan buat kenaikan lagi. Cuma kita akan tunggu sikit retracement untuk kita buy. Itu saya bias kepada buy lah untuk EG Kalau kamu nak sell, kamu tunggu dia breakout bawah ni dulu, baru kamu boleh sell. Okay. So ni daripada EG So Azurin GU dah terang tadi. Azurin GU tadi saya dah terangkan. Okay. Kita bias kepada sell. Kita akan tunggu dia breakout dulu. Okay. So Azurin juga minta GA. So GA minggu lepas, okay, saya menyatakan price akan buat penurunan Okay. Okay, dia dah break So dia dah break, dia buat retracement. Nanti yang pentingnya bila skala retracement ni. Sebab kita akan entry di retracement, kita tak akan entry di kawasan ni So kita tunggu retrace dan kita akan sell. So now macam mana pula? Macam salah, padam dulu semua. Lukis balik Orang kata tu kerja pandai tak apa, kerja pandai tak apa. Yang penting kita memakaikan kita punya mata, melatih mata kita untuk melihat perkara-perkara supaya kita biasa dengan movement. Okey, pada yang belum ada sell untuk GA, kamu tunggu dia breakout dulu, okey.
padanya belum ada sell lah. Yang dah ada sell, hold lah. Okay, so mana dia nak cari? So next tu dia GA. Kan, kalau bulan April kamu sell lu kaya kan. Kalau okay, so GA kita cari next support dekat mana? So next support yang kita nampak sini ada sini lah. Oh, dekat ya. Saya tak pasal buka daily sebab terlalu kecil saya malas nak topong sampai kena kecil-kecil mata tu kan, tak arat mata saya buat tengok kan. So GA hati-hati, jap. Tak boleh kena topong kak. Sebab zone di daily besar tadi. So kita nak kecilkan zone ni supaya kita dapat satu range lah. So saya cuba untuk ke belakang kak. Okay, dapat lah. Okay. So saya ambil yang ni sebagai zone ya. Okay. Yang ni boleh sebagai zone. Kita boleh tak masalah ni sebagai zone. Okay. Tapi saya rasa dia ada react zone ni. So kita ambil yang ni lah. Yang ni yang kita nampak ketara. Dan yang ni next bawah-bawah lagi lah. Okay. So GA. Okay. Pada yang berminat untuk sell, kita akan tunggu dia apa? Dia breakout tu. Baru yang tak ada sell, yang dah sell, hold aja lah. Okay, kamu boleh hold sampai sini. Ataupun kamu tunggu dia breakout lagi, kamu hold lagi. Ambil dulu gaji kamu. Close, partial close dulu gaji kamu. Okay. Selebihnya, kamu tunggu dia breakout. Okay, untuk kita hold lagi. Pada yang boleh ada position, tunggu breakout ni lo, kamu sell. Yang tak ada position, okay, yang dah ada, hold. Yang tak ada position, tunggu breakout. Yang nak minat nak buy, tunggu dia breakout atas ni. Okay. Break atas ni baru kita confident untuk kita buy. Okay. So kena cari kat resistance dia kat mana kan. Lagi marah saya lagi. Lalu kena marah ya. Okay, ni adalah satu support. Cantik tak? Resistance. Okay. So yang ni saya nampak tentang GA. Tapi kamu kena ingat ni semua resistance ke. Aduh. Ni pun dia punya cari ni kak. Dia nak main dia kena hadap ni kak. Okay. So yang ni saya nampak tentang GA. Nazir. Waalaikumsalam. Hai Aiman. Hai. Waalaikumsalam Hafiz. Start tuan. Line tak clear lah. Saya rasa line saya clear. Hello. Tuan Najimuddin. Terima kasih sebab join saya punya live. Aduh Hafiz. Aduh. Salam sejahtera Don. Don tak ada pair Don minggu ni. Okay. Afendi Muhammad No. Tuan ada ilmu BBMA. Adakah ilmu ini mempengaruhi style trading tuan? Saya guna BBMA saya belajar dengan Tuan Omar ni lah. Okay. Dengan Cikgu Omar. So saya ambil sebagai knowledge saya lah. Saya tak ambil lah sebagai saya punya sebagai guideline saya. Maksudnya saya tak gunakan sebagai trading system saya lah. Okay, sebab trading system saya adalah based on SNR, based on support resistance dan candlestick reversal pattern . So saya agak ada masalah sikit dengan indicator yang tu ya. Orang lain tak ada masalah, boleh guna. Kamu kalau boleh guna itu adalah bagus untuk kamu lah. Macam saya tak boleh guna. Saya tak pandai nak guna indicator itu sebenarnya. Saya alah sikit dengan mata saya sebenarnya. Tapi kalau kamu dengar, saya tak nafikan ramai yang berjaya. Full time trader apa-apa semua banyak guna indikator. Kalau kamu tengok trader bank pun dia banyak indikator dia guna sebenarnya. Ada trader yang menggunakan naked chart, ada trader yang menggunakan indikator kan. So macam mana, yang penting macam mana kamu gunakan tool yang kamu ada tu sebagai tool semaksimum optimumnya. Yang betul lah. Jangan kamu buat guna yang pelik-pelik pula kan. Okay. So daripada Don minta analisa ECHF dan NCAT. ECHF So ECHF, NCAT ECHF ni minggu lepas saya dah analisa. Saya dah analisa minggu lepas. Okay. So minggu lepas analisa, saya consider untuk buy. Okay, dia naik tapi tak kuat. Dia turun balik lemas semangat tu ya. ECHF. So ECHF
Apa mula-mula tanda? Mula-mula kita tandakan sebagai support dia kan. So ni ada support, adakah belum break, dah break support ni. Okay. So kalau dah break, kita akan cari peluang untuk sell. Okay. Kecil sangat. So ni menarik ni sebenarnya ni. Kalau ni untuk resistance lah, untuk kita buy. Maksud dia apa? Maksud dia price breakout ni, breakout this area baru kita akan buy. Yang tu cantik. Ataupun satu lagi option. Okay, dia breakout ni. Breakout trend line. Okay, kamu boleh buy juga. Okay. Hati-hati lah, hati-hati untuk breakout trend line. Saya lebih selesa dia breakout SNR, breakout resistance untuk kita buy. Okay, kalau dia break ni, kita akan buy lagi lah sampai sini. Adakah euro akan menguat minggu depan? Okay. So kalau dah breakout ni, kalau dia clear break, betul-betul break clear. Okay, dia dah break clear, kita akan sell. So adakah chef akan menguat kan? Okay, kita tengok minggu depan ni buat apa. Sebab kita takkan tahu minggu depan market macam mana. Kita cuma buat prediction berdasarkan apa yang technical terhidang di depan mata kita. So kita buat prediction. Itu saya punya cara lah. Okay. So price dia akan kalau kita tunggu breakout, bila breakout bawah kita akan cari peluang sell untuk sampai sini area 1.5800 kalau kamu nak ambil sini SNR pun boleh juga sebenarnya. Ni pun tetap support. Okay, makasih bagi like. Saya baru nampak tadi. Okay, sini pun tetap support di sekitar 1.06 1.05 kan. Ni pun ada juga tetap support So tunggulah sama ada dia breakout atas, breakout bawah. Tapi saya selesa dia breakout bawah untuk kita cari sell. Itu. Kalau dia breakout atas, kita akan tunggu breakout resistance lah. Okay, kalau kita tanda sebagai SNR, sekejap. Ni nampak. Saya berpuasan ni adalah chart pattern triangle line. Okay. So untuk chart pattern apa kita perlu tunggu adalah tunggu breakout satu arah. Sama ada breakout bawah atau breakout atas untuk kita buy atau sell. Ni triangle apa saya tahu pula. Ni triangle apa? Symmetrical triangle lah. Yang saya tahu triangle lah. Okay. Kadang-kadang saya punya analisa kalau saya put kat group kadang saya tulis cinta tiga segi macam-macam saya letak semua Okay, untuk ECHF kita akan tunggu dia breakout dulu, sama dia breakout atas, breakout bawah. Sebab price dalam bentuk chart pattern. Okay, yang tu kena hormat bila terbentuk yang chart pattern, kita kena hormat SNR pun kena hormat juga So belajar menunggu sampai ada break kadang-kadang saya punya student minggu lepas ada tanya saya mula kena tunggu saya punya ni, kena tunggu breakout, lepas tunggu breakout tunggu retest pula, lepas tunggu retest tunggu CRS pula, lepas tu baru boleh entry. Berapa kali? 3 kali tunggu tau. Baru boleh entry. Okay. So itu adalah ECHF. So kalau NCAT, okay, kita tengok NCAT NCAT minggu lepas saya ada saya. NCAT. Bukan minggu lepas, 2 minggu lepas saya tanya Okay. So NCAT, what happened to NCAT? Saya ada sell. NCAT ni sebenarnya saya ada sell. Okay, saya mesti hold position sell. Saya mesti stop lah atas ni. Okay. So ni merupakan support, ni merupakan resistance dia. Okay, yang terbaru Yang lama tu biarlah lama berlaku Tetapi seriously saya cakap kalau kamu nak trade dengan tenang NCAT, make sure tunggu dia breakout dulu. Break arah ni, lepaskan diri daripada ranjau duri ni. Ni kamu tengok dia punya zone ni, dia boleh breakout zone ni dalam ranjau dia ni, dia boleh akan pergi dengan smooth. Selagi dia tak breakout tu, selagi tu dia akan bermain dalam ni Dah berapa lama daripada 5 Jun sekat sebulan lah dia main dalam range ngok-ngek. So tunggu dia breakout adalah satu cara yang terbaik untuk
kita dapat kena pasti sama ada dia nak buy atau sell. Okay, sama je macam ni. Sebab kalau kita nak trade dalam range pun dah tak cantik sebab price dah banyak kali test atas bawahan. So yang terbaik adalah tunggu dia breakout. Okay. So make sure kamu nak trade stop loss kena ada yang tu je. So net resistance dia mana? So cari lah. Kalau susah sangat, kecil. Okay. Ni merupakan kawasan SNR dia kan. Okay. Saya tanda. Tak jauh. Dekat lah. Tarik punya jauh. Tapi dekat lah. Okay. Hati-hati lah. Mungkin dia boleh naik sampai dia. Lepas tu dia turun pula kan. Orang tapa. Yang tu orang panggil bos stop loss hunting lah apa. Macam-macam lah. Okay. Tu hati-hati lah. Sebab dia ada support and resistance. Yang tu kamu kena ingat. Kenapa selalu saya guna yang tu. Okay. Ni dia nampak sikit lah di daily kan. Dia ada jarak sikit. Okay. So kita ambil kita punya resistance daily. So ada nampak range sikit lah. Okay. So tunggu dia breakout. Kita akan buy. Okay. Around di 88670. Okay. Yang ni saya nampak tentang NZD Kanada. Okay. Kiwi Kanada pun. Kiwi Kanada. Okay. NZD Kanada. NZD CAD. Okay. So ni fokus saya untuk NCAD. Kita akan stay untuk tunggu. Kamu dah ada sell, kamu stay waiting sell. Tapi kalau kamu tak ada sell lagi, kamu tunggu dia breakout untuk buy atau sell. Okay. Macam saya dah sell kan. Stop loss pun atas ni So tunggu je lah. Sama ada stop loss tetap kan. Itu je lah. Trade normal lah. Kena stop loss tu. Yang penting end of month boleh withdraw. Daripada Zini Anwar. Cikgu, EU betul analisa saya. Dia more to sell. EU more to sell. EU boleh jadi sell. Okay, so far dia tak ada tanda-tanda connect untuk Zini Zini Anwar. Kalau saya sebut spelling saya beritahu. Kadang saya punya ejaan pun salah. Tu dalam Melayu pun salah. Kalau English lagi dah jahanam. So kalau nak buy untuk EU, saya suka dia breakout ni loh. Breakout ni okay, dia buat satu connect baru suka saya nak buy. Tapi buat masa ni dia masih dalam keadaan untuk mana saya punya ni lari Okay. So dia masih tak ada tanda connect dia masih ada penurunan tapi hati-hati lah. Sebab dia breakout trendline yang tu je. So far saya masih bias kepada sell. Sebab saya masih ada position hold sell now to pip kan. Daripada sini So saya pun harap dia turun lah. Tapi anda kata dia dah break ni, saya akan consider mungkin saya akan cuba untuk buy balik untuk Euro Euro USD. Itu. Abdullah Hafiz, Waalaikumsalam. Ya. Najmuddin. Tuan Najmuddin minta gold. Okay. Gold minggu lepas saya ada analisa. Okay, price buat kenaikan So price dah buat kenaikan Dia breakout sebab banyak halangan dalam minggu lepas. So next untuk next week ke mana arah tuju gold. Gold ni jenis screw kecil first kali saya tak trade gold Yang tu saya nak jelaskan lah. Okay, saya bukan trader gold. Tapi bila minta analisa saya akan analisa. Okay. So macam biasalah, tandakan kawasan support resistance ni saya tandakan sebagai tanda satu penanda arah yang price dah breakout. Okay. Ni sebagai kita punya indikator kita. Ni lah indikator saya, price dah break. Okay, dah break. So
sebarang penurunan dia adalah penurunan berbentuk retracement. Yang tu saya punya rule lah. Okay. Tu saya punya daripada trading system saya ni lah. Okay. Kalau kamu nak sell gold, make sure dia break ni. Break support ni. Kalau ni ikut kena break support ni, boleh sell lah. Ni support kan. Break ni baru kamu boleh sell. Sebab as long dia break ni, dia boleh jadi connectkan lagi. Sebab buat masa ni, yang ni ternampak potensi untuk kalau dia break ni, dia boleh jadi sell. So, next goal dia connect sampai mana? So, saya rasa daily pun susah jumpa. Weekly lah. Ada weekly? Ada lagi. Okay. Ada harapan lagi. Tapi weekly pun dia punya ujian pun dah paras-paras ni kan. So, kita tandalkan dulu sebagai dia punya ni. Sebab ni kemungkinan kan di weekly lah. Tengok sikit lah. Tapi sekali pergi beratus-ratus pip lah. Tambah pula goal lah. Saya tak tahu lah. Saya tak trade goal lah. Dulu lah trade tapi jahanam kot So tak trade goal lah. Okay. So price sekarang dia akan cuba test lagi. Dia akan cuba cari net support, besarnya, net resistance untuk dia test. Okay. So saya jangkakan gold akan buat kenaikan lah. Okay. Tunggu dia buat retracement sikit dan buy. Nak cantik dia break ni kan. Ni kan ada satu kan. Satu resistance. Okay. Dia break ni sikit. Lagi cantik lah kamu nak buy. Mainkan kamu dah ada buy di bawah, hold saja. Tapi kalau kamu belum ada buy, okay, tunggu dia breakout sikit. Okay, dan kamu cari buy. Memanglah orang tak banyak kan. Tapi saya rasa gold ni banyak kot. Minggu lepas saya tengok banyak. 1,200. Banyak. Banyak. Okay. So, kalau yang dah buy, hold saja. Kalau yang ada stop, ada sell, make sure stop loss dah. Okay. So, kalau nak yang belum ada buy, nak berminat nak buy, tunggu dia breakout resistance ni untuk kita entry. So, retest ni hati-hati. Kadang dia retest ni, kadang dia retest sampai sini pun dia retest juga. Baru dia naik balik. Yang tu yang orang panggil manipulation. Okay. Dia price dia bertunjuk arah. Lepas tu dia turun. Setakat mana level turun tu. Yang tu kita akan tunggu di SNR. Yang tu yang sebenarnya kita tunggu. Okay. Dia kadang dia tak menian, dia tak betul-betul yang turun break, dia test turun break. Kalau semua macam tu dia buat, ramai dah Ferrari atas ni atas jalan Okay. Ni saya nampak tentang gold. Kalau kamu ada Nettler apa Fast Pay kan, nak jual tu, jual lah ke Najmuddin kan. Trusted tak masalah nak berurusan dengan dia. Waalaikumsalam. Nami. Jangan lupa GA tadi saya dah buat kan. GA saya dah buat. Mak Ridwan. Okay, also GA kita akan tunggu dia breakout untuk sell. Kalau berminat nak buy. Ataupun kamu dah sell macam minggu lepas, kita dah target sell ratas ni So hold saya sell. Okay. So GA minggu depan masih lagi kita bias kepada sell. Kepada yang minat nak buy, dia tunggu breakout atas ni untuk kita buy. Okay. Nizam, Syami, Jebat clear, Mazli clear. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Syah Nisa. Sama-sama. Rasyidin terbaik, alhamdulillah. Nick Yasir, salam bosku. Ya, salam Nick. Apa? Dia nanti kamu boleh tengok balik kalau kamu boleh tengok YouTube ataupun tengok saya punya live balik review balik live ya. Salam Kush Rapsal. Gold dah. Tadi saya dah terang pasal gold. Okey, gold saya bias kepada buy lagi. So gold nak naik lagi tak? Cuma kalau kamu tak nak buy lagi, kamu tunggu dia breakout A dulu, resistance ni, untuk cari peluang buy di B. Sama ada dia test kat sini ataupun dia test kat ni. So tunggu di SNR.
Tunggu siap lah. Lebih selamat lah. Kalau kamu dah ada buy, hold je lah buy. Tu beza dia. Thank you clear Syahibullah Sulaiman EU saya dah terang tadi. Okay. So EU ni saya bias kepada sell. Masih tak ada tanda-tanda kenaikan, melainkan dia dah buat structure untuk buat kenaikan, saya akan consider untuk buy. Maksud dia, saya tunggu dia breakout resistance ni. Okay, saya akan consider buy. Tapi buat masa ni, saya masih nampak dia nak turun lagi. Okay. Mesti nak turun kan, sebab saya sell kan. Tak ada lah. Maksud dia tu, saya masih hold sell lagi kan. Swing kan, tak tahu kan. Kadang-kadang price, kadang swing ni. Satu je. Kita swing 600-700 pip kan. Tiba-tiba bila sampai 500 pip, dia U-turn balik kan. Itu kamu nak terima hati terbuka lah. Sebab tu saya dah ambil lah 200 pip saya ambil exhibition saya lagi, 100 pip saya ambil sebagai gaji lagi kan. Dah tinggal apa 0.10 hold lah. Itu je. Waalaikumsalam Khairi Ilyas, salam coach. Khairi Ilyas, waalaikumsalam. Irham, coach tak ada buat video cara-cara entry kan macam hari tu dalam channel Telegram coach. Untuk entry sebenarnya saya hanya letak di Telegram lah. Ni live kan. Maksudnya live tak boleh lah sebab market tu tengah close kan. Macam mana saya nak entry kan. Tapi kalau kamu nak tengok cara-cara entry tu sebenarnya di Telegram saya ada buat untuk video. Kadang-kadang saya buat lah, saya ikut saya punya masa lah. Okay. Saya punya admin saya macam mana, so saya buat lah itu. Okay. Sebab kadang saya pun tak sempat lah. Sibuk dengan family. Sebab kamu trade ni bagi saya lah, tujuan kita ni untuk saya lah. Sebab saya tak terlibat dengan mana-mana broker apa semua tak jadi apa-apa. So tak perlulah nak promote apa-apa sangat kan. Kalau e-book yang saya buat pun just untuk saya jadikan panduan untuk saya mengajak orang je. Sebenarnya lebih daripada tu lah. Sebab tu kamu tengok saya punya agresif e-book saya tu tak lah duk hentam-hentam kan. Bagi saya tu just panduan. Itu je. Sebab saya punya main daripada saya punya pendapatan saya lah masih lagi safe trade. Itu. Bila orang tanya ada nak banyak ambil ni. Contoh macam tu lah. So untuk ke depan mungkin ni saya cakap tu seorang ni saya beritahu sikit apa rancangan ke depan. Mungkin selepas ni untuk e-book saya tu mungkin selepas ni takkan dijual sekali maksud dia kamu nak beli e-book saya, nak miliki e-book saya mesti kamu masuk saya punya personal coaching. Kemungkinan saya akan buat macam tu. Sebab saya rasa lebih mudah untuk saya ajak dengan modul daripada kalau bagi kamu e-book kamu tak tahu apa-apa. Betul tak? Saya fikir macam tu lah. Okay. Tu selingan. Nasro, thank you mapping. Terima kasih. Mapping je lah cun. Tapi market nak edit tahu ya. So kita tengok. Clear. Okay. Nama apa Telegram? Muhammad Zulkifli. Telegram saya nama MFR. Okay. Nanti saya bagi link. Saya ada link lah kat situ. Kamu cuba tengok kat punya page. Saya ada link. Saya punya Telegram saya sebenarnya. Ataupun kamu nak tengok link, kamu PM lah saya punya page. Nanti saya bagi link untuk kamu, untuk link Telegram. Tu sebenarnya lebih pada channel lah. Saya seorang boleh cakap. Saya tak suka buat dalam bentuk group sebab group ni banyak discussion. Bagi saya tu banyak noisy Sebab apa yang penting adalah kamu dengar daripada direct pada saya. Macam tu saya punya ibu saya ni pun kalau kamu mentorship kamu join mentorship saya tu, bukan kamu masuk dalam group cakap ramai-ramai tak. Ni personal direct dengan saya. Apa-apa problem saya akan direct kamu direct dengan saya. Sebab saya nak make sure kamu dapat maklumat tu first hand. Maksudnya daripada saya kepada kamu. Tak perlu orang ketiga, keempat, kelima yang menyampaikan. Tak ada senior ke tak ada apa. Yang penting kamu dengan saya yang tu je. Okay. So selamat datang welcome my admin. Okay. So ada apa banyak? Tak banyak malam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Minggu lepas 18 pair. Minggu ni 2 minggu dulu sudah 21 pair. Wah, kamu baik hati minggu ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay. So kalau saya lah untuk minggu depan saya akan tengok lah pair-pair pun yang ni. Saya akan cuba tengok analisa. Saya pun tak analisa, baru tengok tadi. Mungkin saya akan tengok analisa yang baki pair tu saya tetap akan tengok sebenarnya. Yang kamu tak analisa, saya akan tengok tetap daripada vision review. Okay.
So saya akan cuba buat video minggu depan. Kalau sempat, insyaAllah saya akan buat 1-2 video yang mana saya akan upload di YouTube, dan boleh tengok di channel saya, ataupun saya akan upload kali lah di page saya. So make sure kamu punya, saya punya page tu, kamu save first lah, untuk dapatkan. Sebab kadang-kadang pagi-pagi tu, hari Selasa atau Rabu tu, saya dah upload video fresh lah. Maksud video untuk memang untuk entry lah, peluang untuk entry. Sebab saya tak boleh buat live trade, sebab live trade saya sekarang ni dengan student saya, dengan mentor-mentor apa, dengan saya punya student saya lah, saya punya live trade saya sekarang ni. So saya punya video tu sebenarnya saya harap dapat bantu kamu untuk kamu buat decision lah. Okay. So maksud dia pada Selasa, Rabu, Khamis tu adalah selalunya benda yang panas-panas lah daripada market nak bagi kan. Itu pagi selalunya saya akan buat benda tu. Okay. Wan Abdul Hazim. Oh, lama tak dengar Wan Abdul Hazim. Saya harap okey lah. Kalau ada problem boleh PM saya. Okay. So ada apa lagi tak yang nak saya nak sampaikan? Sebab saya rasa kita pun dah sejam lah kita punya live lah. Tak terlalu lambat, dah terlalu cepat. So saya harap perkongsian saya ni banyak dapat membantu kamu. Okay. Jadikan sebagai confluent. Okay. Dan kamu ingat lah, kalau sepanjang saya punya penyampaian ni, kalau apa-apa yang kamu terasa hati tu, sebenarnya tu adalah kelemahan diri saya lah. Okay. Semuanya yang baik tu semua datang daripada dia, daripada Allah kan. Okay. So kata apa-apa lagi, terima kasih saya ucapkan. 1 PM lah saya. Lambat join lah. Okay. So kalau tak ada apa-apa lagi, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Okay, semoga kita jumpa lagi ya. Terima kasih sebab join live saya. Terima kasih sangat. Saya appreciate sangat. Terima kasih.